Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada topik kali ini dalam pembelajaran secara di atas talian ataupun online, maka setiap daripada kita akan mempelajari seni dan kaedah berfikir. Next. Apa yang akan kita belajar adalah tentang menjelaskan peranan kedudukan hubungan ilmu logik dengan falsafah, menghuraikan perkembangan dan kegunaan dalam dua pendekatan utama dalam logik, menganalisis metodologi penghasilan dan penjanaan ilmu baru iaitu daripada ilmu falsafah. Baik, topik 3. Prinsip logik. Kita akan belajar tentang beberapa istilah. Yang ni nak minta semua kena alert, peka, fahamkan. Sebab istilah ni pelik-pelik ni, kita tak jumpa ni. Kan, dak ni kita itik banyak ni hari ni kita tak jumpa. Kita tengok prinsip logik, didaksi, induksi, abduksi, heuristik, falasi, formal, tidak formal. Yang kita akan tengok insya-Allah taala. Ataupun digunakan kadang-kadang falasi normal atau falasi tidak normal. Alright, next. Logik adalah kaedah berfikir. Okey. Semua orang berfikir, betul? Dia kalau tak fikir, dia tak jadi manusia yang normal. Setiap orang mempunyai cara berfikir. Cara fikir pun lain. Ada orang pun tak payahlah pergi kelas, tak payah smart-smart. Yang penting otak cerdik, dengar betul-betul. Contohnya begitu cara fikir. Ada orang lain tak, dia kata aku kalau pakai smart, cara fikir aku bagus. Kalau tak pakai smart, tak cara fikir bagus. Contohnya macam tu. Ada pula orang macam tu. Kan? Ada orang kata nilai manusia ni bukan pada penampilan. Contohnya ada yang kata tak, penampilan tu nilai tambahan manusia. Manusia memiliki kepelbagaian cara berfikir. Sebab cara fikir macam-macam itulah manusia ini, apa dia? Manusia suka untuk disatukan. Jadi sekarang ni di dalam ilmu falsafah diajarkan cara fikir. Okey, kau nak fikir macam mana? Yang bagi ilmu falsafah dirasakan betul. Next. Okey, iaitu pembincangan falsafah merangkumi tentang berfikir, cara berfikir atau kadar berfikir. Okey, ada kalau kita tahu ada benda yang akal fikiran tak boleh capai untuk berfikir. Okey, akal fikiran tak sampai satu lapis tu kita tak boleh capai akal kita. Itu juga yang diperakui oleh ahli falsafah Yunani. Dalam falsafah, cara berfikir dikaitkan dengan logik atau salah satu cabang falsafah. Logik tu orang kata tak logik lah. Tak logik. Itu falsafah tu sebenarnya orang tu belajar falsafah. Tak logik. Benda lah ni tak logik. Tak logik tu maknanya tak mengikut kaedah berfikir. Okey, kaitan ni kaedah berfikir menurut falsafah. Kalau tanya logik tu apa? Logik ini berfikir ikut falsafah. Macam tu. Kalau dia kata hang ni tak logik, maknanya dia berfikir tak ikut kaedah falsafah. Baik, kaedah berfikir, okey, untuk pengujahan, okey, argument ada 4 lah sekurang-kurangnya. Pertama, didaksi. Kedua, induksi. Ketiga, abduksi. Keempat, heuristik. Okey, ini kaedah fikir. Adapun kaedah yang macam tak logik langsung lah, luar kaedah fikir yang betul, namanya falasi. Falasi pun ada 2, formal, tidak formal. Next. Next, ya khu. Logik merupakan satu kajian mengenai penghujahan. Bagaimana berhujah? Penghujahan yang terdiri daripada premis dan gerak. Premis ni kamu jangan ingat premis perniagaan tu bukan. Okey, premis ni dia macam mukaddimah yang nak sampai kesimpulan. Contoh, saya kata kat kamu, saya kata apa benda besi boleh bergerak. Lepas tu ada benda bulat kat bawah dia. Lepas tu setiap masa dia nak kena isi tercair. Itu premis namanya. Sampailah kamu kata, oh tahu apa dia. Bas kan? Ya betul lah tu bas contohnya. Jadi itu kesimpulan.
Premis adalah mukaddimah untuk sampai kepada kesimpulan. Jadi katanya apa? Sesuatu yang terdiri daripada dua bahagian ayat, iaitu ada premis satu, kemudian ada premis dua. Okey, pertama premis. Okey, premisnya akan menyokong kesimpulan. Kedua, bahagian dia bagi saya maknanya satu premis, satu kesimpulan. Ada dua bahagian. Logik adalah kajian mengenai kaitan antara premis dan kesimpulan. Premis kesimpulan tu dikait tak? Kena tak? Contoh contoh kita kata macam ni kan. Contoh kita kata itik berkaki dua. Itik berkaki dua kan. Okey. Kesimpulannya lembu kaki empat. Ada kaitan? Ada kaitan atau logik lah tu. Maknanya antara premis dengan kesimpulan langsung tak ada kaitan. Ini bukan tajuk kita. Tajuk kita logik adalah benda yang boleh dikaitkan antara premis dan kesimpulan. Okey, sama ada kesimpulan tu betul ke salah. Yang penting dia ada kaitan. Contoh, setiap gula adalah manis. Wajahmu juga manis. Jadi, wajah manusia boleh dirasa. Boleh ke macam tu? Itu kesimpulan salah kesimpulan tadi. Tapi ada premis juga. Gitu. Next point. Setara-setara tak ni. Okay. Next. Baik, tengok. Logik. Kajian mengenai penghujahan. Penghujahan adalah satu yang terdiri daripada dua bahagian ayat. Premis logik kesimpulan tadi kita sebut dah. Kajian mengenai kaitan antara premis dan kesimpulan. Sama ada kesimpulan yang dibuat itu betul atau tak betul daripada premis yang dikemukakan. Ujung tu betul ke tak betul? Okey, ikut premis yang dikemukakan. Okey. Baik, kita pergi satu-satu. Tolong sediakan akal masing-masing. Susah ni. Okey. Pertama, didaksi. Didaksi ni macam mana? Didaksi daripada umum, premis umum sampai kepada hukum khusus. Ingat tu je. Kepala otak kita ingat tu je. Didaksi daripada umum kepada khusus. Contohnya macam mana? Semua manusia ada jantung. Kan umum kan? Betul tak umum? Umum. Okey. Ahmad seorang manusia. Ataupun Rasmi seorang manusia. Tadi umum kita khususkan kepada seorang insan. Ahmad ke Rasmi ke, Rasmi Nazri ke contohnya kan. Dia adalah khusus. Manusia. Lalu kita membuat kesimpulan. Kalaulah manusia ada jantung, Ahmad Rasmi ada jantung, maknanya apa dia? Manusia ada jantung. Ahmad Rasmi adalah manusia. Maka Ahmad Rasmi ada jantung. Itu namanya kesimpulan kaitan, namanya didaksi. Boleh faham? Okay, sekarang ni ada yang kedua namanya indaksi. Ingat di dengan in. In tu dalam. Kalau dalam cara faham ni macam mana? Daripada khusus kepada umum. Tadi umum ke khusus. Ini khusus ke umum. Macam mana? 90% pelajar universiti tidak mahir bahasa Inggeris. Premis satu. Khusus kan? Khusus umum. Khusus. Ali pelajar universiti. Okey. Ali berkemungkinan tidak mahir bahasa Inggeris. Nampak macam tak khusus sangat kan? Tapi dia pergi tetap kepada Ali dan digunakan perkataan mungkin. Baik, contoh lain. Kita lihat ada satu, kemudian dua, dan ada 3 burung gagak berbulu hitam dan seterusnya. Okey, kita lihat ada satu, kemudian ada 2, kemudian ada 3 burung gagak berbulu hitam semuanya. Maka kesimpulannya dibuat semua burung gagak berbulu hitam yang saya sebut khusus jadi umum. Faham tak? Yang atas tu di jenis kedua tau. Jenis kedua dia lain sikit, iaitu menggunakan perkataan kemungkinan. Dia tak ada jawapan yang absolutely. Itu juga masuk induksi. Ini cara orang fikir. Kenapa saya kata macam tu? Kerana ada orang macam ni. Dia masuk ke UTHM, dia tengok semua budak UTHM pakai smart. Kan? Jadi kalau jumpa dekat luar, kamu belajar mana? Oh, ini mesti orang smart ni. Boleh ke macam tu cara fikirnya? Kan? Ataupun orang sebut je, budak UTHM datang, budak-budak tu mungkin smart. Dia ada kemungkinan, dia membezakan dengan yang atas. Induksi yang di bawah pula, ada isu-isu khas. Isu khusus, benda khusus. Kan? Orang Kelantan umum, tak boleh. Adik seorang budak Kelantan.
Adib suka makan manis. Lalu dia kata apa? Semua orang Kelantan suka makan manis. Contohnya itu. Baik, next. Kaedah berfikir logik. Didaksi indaksi kita belajar tadi. Okay. Dalam logik didaktif terdapat premis-premis kesimpulan yang terhasil daripada premis tersebut. Dalam logik didaktif yang sah, yang valid tau, yang diterima, iaitu salah satu sifatnya ialah jika premisnya benar, kesimpulan terhasil akan jadi lebih benar. Terdapat sekurang-kurangnya 2 atau lebih premis dari mana kesimpulannya ditarik. Premis pertama biasanya wujud satu pernyataan umum. Premis kedua tidak semestinya ada satu pernyataan umum, tetapi sebaliknya satu pernyataan khusus. Okey, apa maksud dia? Maksudnya adalah didaktif, kalau premis tu benda yang betul, contoh betul macam mana? Yang kita katakan tadi, contoh lah, ni contoh betul kan? Ahmad suka manis. Contoh. Kan? Ataupun daripada umum, orang Kelantan suka makan manis. Kan? Betul kan? Kalau dia betul, kesimpulan tu mesti lagi betul. Gitu. Kan? Orang Kelantan suka makan manis. Adik orang Kelantan. Adik mesti betul. Dia makan manis. Itu didaktif. Sifat dia macam tu. Premis pertama wujud dan okey dah. Next. Kaedah logik didaktif. Berfikir secara didaktif, kita menggunakan logik didaktif ada premis dan kesimpulan. Jika premis itu benar, kesimpulannya mesti benar. Next. Contoh 1, semua manusia punya jantung. Premis kedua, Ahmad adalah seorang manusia. Kesimpulannya, Ahmad punya jantung. Contoh 1, dalam contoh pertama, jika premis pertama dan kedua diterima, maka kita tidak boleh tolak kesimpulannya. Kerana kalau betul premis pertama, yang semua manusia itu punya jantung, premis kedua pun betul, Ahmad seorang manusia, kesimpulannya Ahmad mesti punya jantung. Jadi itu dikatakan kaedah logik secara didaktif, iaitu premisnya benar, kesimpulannya benar. Next. Dah, contoh yang kedua. Semua manusia akan mati. Ali seorang manusia, Ali akan mati. Ini bilahlah didaktif tak boleh kita panjangkan lagi. Contoh 2. Okey. Jelas. Okey? Jelas tak? Nombor 2. Dia ulang lagi yang tadi. Semua manusia akan mati. Ali seorang manusia, maka Ali akan mati. Okey. Maka sedangkan keputusan ditarik adalah Ali juga akan mati. Kaedah logik mana ni? Logik induktif. Iaitu logik induktif berbeza dengan logik didaktif. Logik induktif tidak memerlukan 2 premis. Tak perlu 2 premis pun tak apa. Yang tadi kan 2 kan? 1, 2 baru dapat kesimpulan. Yang ni tak perlu 2 pun tak apa. Dia hanya memerlukan sekali 1 premis. Walaupun kebiasaannya terdapat lebih dari 1 premis yang diinginkan, dan premis tersebut, dari premis tersebut kita buat kesimpulan. Didaktif nampak lebih kemah lah. Okey. Logik induktif tak mempunyai kriteria sifat yang sama seperti deduktif. Ini kerana dalam logik induktif sekiranya premis atau premis benar, tidak semestinya bermakna kesimpulannya kena benar. Sudah. Macam mana tu? Okay. Contoh, kamu pergi masuk ke foyer UTHM, pelajar tahun baru, diploma atau degree, baru masuk. Sampai dekat foyer, berselisih dengan apa? Dengan contohnya security guard. Kamu bagi salam, Assalamualaikum bro. Dia tak layan. Begitu. Jadi kamu kata, oh UTHM ni semua security guardnya sombong. Salah. Okey. Maknanya kalau pun benar kamu nampak dia sombong, tapi kamu tak mungkin dapat kesimpulan yang benar, iaitu semua security guard adalah sombong. Faham
Okay, next. Contoh induktif. Tu jelas lah tu, semua tu senang je. Kita lihat 1, 2, 3 burung. Kesimpulannya semua gagak burung hitam. Betul ke? Boleh jadi salah. Okey. Premis bahawa gagak yang pernah lihat adalah hitam. Tapi kesimpulannya semua gagak jadi hitam. Pula gitu. Okey, aku jumpa seorang Pak Gad sombong dekat ITHM. Jadi kata semua security guard ITHM sombong. Mana boleh, tak boleh macam tu. Angsa putih. Dia apa dikatakan semua angsa warna putih. Tapi terkai benua Australia ada 3 angsa berwarna hitam. Hari hujan, sekarang musim tengkujuh. Maka setiap hari hujan disimpulkan esok juga hujan. Tidak ada kepastian kesimpulan sempurna. Betul ke? Tak juga. Gitu. Okay, itu induktif tau. Kesimpulan tak mesti benar. Tapi kalau deduktif, kalau premisnya salah, kesimpulannya salah. Kalau benar, dia akan jadi lagi benar. Tapi induktif tak. Berfikir daripada khusus kepada umum, memulakan sekolah jatuh premis, tiada kepastian dalam kesimpulan. Tak ada kepastian. Sekiranya premis atau premis betul, tidak semestinya kesimpulannya betul. Next. Didaktif, semua manusia akan mati. Saya soal okey dah. Induktif, okey dah. Tadi kita dah buat contoh bezaan. Kaedah berfikir logik. Abduksi. Ni lain sikit. Abduksi ni apa? Kaedah abduksi bermaksud suatu fenomena dan apakah keadaan yang perlu wujud membolehkan fenomena yang kelihatan itu wujud. Inference to the best explanation. Dari situ kesimpulan dibuat mengenai apa yang berlaku sebelum wujudnya fenomena itu, yang menjelaskan kenapa dia berlaku. Okey, berarti dengan logik abduksi kita memberi satu penjelasan yang terbaik mengenai fenomena yang wujud itu. Dalam hal ini, individu akan berfikir secara ke belakang atau thinking backward. Contohnya macam ni. Okey. Kita tangkap ikan, masuk dalam bekas. Lepas tu ikan tu lompat masuk balik ke dalam sungai. Kita pun cakap dekat kawan kita, weh, apa pasal ikan masuk ni? Dia bukan fikir ikan tu masuk. Dia fikir, kenapa ikan tu boleh masuk? Rupa-rupanya kawan tu letak bekas dekat dengan sungai. Yang kedua, kaki dia tu tersepak bekas. Jadi ikan tu terkejut, lompat masuk tu dalam sungai. Maknanya, bila suatu fenomena tu berlaku, orang ni dipikir sebelum. Kenapa dia berlaku? Macam mana jadi berlaku? Ini namanya abduksi. Ingat abduksi. Next. Dengan melihat satu fenomena, merasakan kereta yang bergerak di jalan raya dan meninggal soalan. Bagaimana itu berlaku? Apa yang sebabkan dia berlaku? Apa yang kena ada? Okey, yang menjadikan dia berlaku. Inilah yang menjadikan perkembangan ilmu sains dan industri berlaku. Contoh, kamu duduk kat lab kan? Kamu tengok macam mana laptop ni canggih sangat boleh simpan maklumat Padahal tak ada pun memori kan? Di sinilah berlakunya pengkajian dan menghasilkan sesuatu yang baru. Proses ini menyebabkan orang fikir ke belakang. Kemudian bertanya apakah syarat yang perlu diketahui atau wujud sebelum kita melihat fenomena itu bergerak. Okey, kereta mesti ada minyak, mesti ada penanda. Contohlah, saya selalu bagi motivasi kat diri saya, kamu pun ada buat macam tu juga. Contohnya, kalau kamu tengok ada seorang tu hebat tau dia. Hebatnya dia boleh bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Turki, kan? Lepas tu hafiz Quran tu. Lepas tu dia maknanya ada PhD pula tu. Lepas tu dia Profesor Madya pula tu. Lepas tu dia fasih berkhutbah dan sebagainya. Kamu kata hebatnya dia. Seorang yang abduksi, dia bukan fikir orang tu hebat. Dia fikir macam mana dia jadi hebat. Dia mesti belajar sungguh-sungguh. Dia mesti kerap baca buku. Dia mesti dia fikir keluhan. Itu yang menjadikan cara berfikir sebagai abduksi. Next. Contoh logik abduksi. Asap. Kalau ada asap maknanya apa dia? Maknanya ada kebakaran yang berlaku. Jalan basah. Ni mesti hujan. Ataupun ada orang tumpahkan air. Gitu. Okay. Next. Heuristik. Heuristik ni apa? Baca semua.
Okey, dah faham? Seorang tu tengok, alamak pintu tutup, lompat je lah pagar, dah lambat pagar, tarik, tak kunci rupanya. Dia kata itu kesilapan berfikir. Okey, buat andaian yang silap. Next, ini heuristik, contoh cara berfikir. Proses heuristik meneroka keadaan baru yang mempunyai permasalahan masa tertentu. Mencari penyelesaian atau jawapan kepada masalah tadi. Kaedah dalam heuristik adalah kaedah trial and error ataupun cuba dan lihat. Apakah keputusan yang dicapai melalui percubaan tersebut? Okey, ini pun saya sebenarnya cara berfikir yang macam ni, heuristik. Kan? Orang kata, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak, saya cuba. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Boleh tak boleh? Betul tak boleh? Ataupun boleh. Tengok boleh. Sebagai contoh, itu cara berfikir manusia. Okay? Tidak ada peraturan yang sistematik atau teratur yang boleh diaplikasikan dalam heuristik. Kan? Contoh, saya selalu tanya, orang buat rumah ni mesti dengan simen pasir. Simen pasir. Saya kata, tak boleh ke? Mesti cuma ada benda lain yang boleh buat daripada simen. Kaya kat toke simen je, contohnya begitu kan. Pemikiran heuristik bersifat penerokaan, dipikir. Walaupun logik heuristik tidak ada peraturan itu, namun ada garis panduan bagi melaksanakan perkara, iaitu trial and error. Trial and error bukan suatu kaedah yang khusus, tapi merupakan garis panduan. Okey, contohnya kita buat macam ni kan. Macam ni saya buat dulu apa namanya? Okey, katalah saya nak buat temu duga. Tapi dalam temu duga tu ada benda yang tak qualify. Saya punya sijil ke apa semua kan. Ya, jadi kalau ikut dah lah tak payahlah masuk. Tak gagal punya. Tapi saya kata dah, cuba je. Boleh kot. Ada je orang berjaya macam tu. Jadi itu berjaya dan boleh. Itu namanya heuristik. Okay, next. Falasi. Faul. Gagal. Salah. Falasi maksud dia follow, yang maksud saya menipu. Dalam kaedah berfikir, kadang-kadang ia melakukan kesilapan. Ini dipanggil falasi. Merupakan satu kesalahan dalam berfikir yang menyebabkan hujahan palsu dan mengelirukan diterima sebagai sah dan benar. Digunakan untuk mengelirukan bagi orang supaya mempercayainya. Jenis falasi ada dua. Formal, tidak formal, atau normal dan tidak normal. Kesalahan pemikiran, hujah yang lemah dan cacat, kesilapan dan kepalsuan cara berfikir. Next. Premis 1. Semua kucing adalah binatang. Semua anjing adalah binatang. Maka semua kucing adalah anjing lah. Boleh pula macam tu. Kan? Okey, contoh kita kata, apa dia? Semua itik makan jagung. Ayam juga makan jagung. Oleh itu, itik adalah ayam. Asal sama makan jagung je sama. Tak, ini falasi. Falasi normal hujah yang diasalkan dari struktur atau bentuk sedang premis yang tak sah. Ia berlaku apabila kita tidak menggunakan peraturan yang betul dalam logik, deduktif dan induktif. Apabila kita menggunakan penggunaan peraturan yang betul ketika menarik kesilapan daripada premis-premis umum, maka kita telah melakukan kesilapan falasi. Next. Falasi tak formal. Baik. Falasi yang tidak normal tidak melibatkan pelanggaran apa-apa logik dalam menarik kesimpulan daripada premis, tapi tetap falasi. Tapi dia tak terlibat apa-apa pelanggaran. Okey? Kesimpulan daripada premis tau. Kelemahan atau kesalahan yang terdapat dalam satu hujah, tapi tidak memiliki kaitan secara langsung dengan hujah dan sehujah. Falasi ini tak dapat dikesan dengan mudah tanpa memahami konsep yang terlibat dalam pengujian yang dilakukan. Okey, contoh, next. Macam mana falasi ini boleh berlaku? Informal ni, yang tak formal kan? Maklumat dan fakta yang tak cukup. Sikap prejudis dan pesimis. Andaian yang meleset, kesimpulan yang menyeleweng, faktor tekanan emosi, faktor paksaan. Dia kata apa? Saya tak suka orang lelaki. Lelaki ni semua jahat. Kau baru jumpa dua orang lelaki jahat, semua lelaki jadi jahat. Akan jadi itu falasi lah. Kan? Dia buat andaian. Andaiannya pula meleset. Kan? Contoh falasi informal. Falasi penyimpulan yang tak relevan. Contoh Iraq ada minyak, Arab Saudi minyak. Semua negara timur tu ada minyak. Betul ke? Kan? Tak betul. Falasi serangan peribadi.
Awak pelajar junior, saya senior, maka awak tak berhak nasihat saya. Ni macam tu lah kata. Saya lagi tua, lagi banyak makan garam, kamu ikut je. Kan? Itu yang darah tinggi tu banyak makan garam tu. Okay. Falasi menagih simpati. Seorang yang bersalah dipertahankan semata kerana dia tahu atau dia anak sudah tua atau dia anak yatim. Falasi berdasarkan contoh dia kata, engkau kenapa sokong dia? Dia salah kan? Dia dah tahu aku kesian lah. Dia dah banyak kali masuk penjara dah apa semua, aku sokong je lah juga. Contohnya macam tu kan. Jadi dia apa namanya, dia nanggil falasi. Baik, falasi berdasarkan kekuatan. Kebenaran hujah disangkakan siapa yang kuasa kuat, dia betul. Okey, siapa yang mampu menekan, okey, dia betul. Itu salah. Falasi dalam kejahilan. Untuk mendapatkan falasi dan kejahilan, hujah dianggap benar kerana pihak lawan gagal membuktikannya. Senang aja. Kan? Cakap-cakap tak boleh, dah gagal. Salah, itu falasi semua tu. Falasi menagih sokongan popular. Sesuatu itu benar kerana majoriti orang menyatakan benar atau melakukannya. Jadi ini tak dibenarkan dalam agama kerana belum tentu semua orang yang benar itu kebenaran ada pada dia. Tak. Kebenaran adalah pada kebenaran itu. Falasi jamak soalan, hujahan untuk melengkap dengan bertanya soalan yang tidak boleh ditanya ya atau tidak. Seperti soalan. Baik. Falasi serangan situasi peribadi. Dah sebut tadi. Falasi merujuk kepada autoriti, kuasa. Falasi menolak akibat kerana sebabnya tidak berlaku. Kerana tak ada sebab. Okey. Falasi cerun licin. Hujahan mengatakan bahawa sesuatu itu berlaku, maka sesuatu yang lain juga akan berlaku. Kalau berlaku ni nanti jadi ni. Itu yang banyak orang teka-tarik kiamat tu. Kan? Falasi equivokasi. Istilah yang sama berlainan makna digunakan dalam hujan untuk mengelirkan. Okay? Falasi amfiboli. Okay? Falasi amfiboli. Falasi tekanan suara. Tekanan suara atau intonasi menimbulkan tafsiran yang berlainan. Baik, falasi tekanan suara atau intonasi menimbulkan tafsiran yang berlainan. Dia cakap kuat lah, mesti dia marah ni. Tak, orang macam saya cakap kuat bukan dia marah. Okay, memang itu kaedah bercakap dia. Falasi komposisi berlaku bila seorang menyimpulkan sesuatu adalah benar. Internet putus. Good. Jadi internet. Okay lah. This video is paused. Diuji lemah. Berlaku apabila tiada persamaan yang kuat antara dua benda yang dibuat analogi. Buat bandingan, tapi tak ada kaitan langsung. Macam tadi lah kan. Bandingkan antara itik dengan ayam, tapi nak kaitkan yang mana? Tak ada. Falasi generalisasi. Selalu buat benda yang bersifat general. Dia tengok sikit je, dia kata, semua Johor ni, apa dia? Bawa kereta tak pakai traffic light. Tak pakai apa, signal lah. Sudah. Falasi pembahagian fakta berlaku apabila seorang menyimpulkan bahawa sesuatu yang benar atau kesesuaian mestilah benar bagi semua atau sebahagiannya. Jadi tak boleh. Itu tak betul. Next. Logical fallacy. Lagi dahsyat ni. Fallacy. Logik. Cara fikir ni penting tau dalam kehidupan. Kerana manusia berjaya atau tidak dalam pemikiran, dia berdasarkan kepada perkara tersebut. Contoh orang tu dia kata, Ustaz saya tak boleh pandai dah Ustaz sebab saya macam ni dah tak. Okey, tak mesti macam tu. Ataupun dia kata, Ustaz saya rasa nasib hidup saya ni buruk selalu. Jadi dia pernah berlaku sekali dua kali, dia kata terus jadi buruk. Tak boleh macam tu juga. Okey, itu falasi cara berfikir. Dia kata, Ustaz saya dah lah sakit hari tu. Lepas tu kucing saya mati. Tak lama lepas tu motor saya rasa hidup memang nasib tak baik. Salah. Itu cara fikir salah. Okey.
falasi dalam fikir. Peranan logik dalam pencarian falasi. Logik diperlukan dalam buat keputusan dan penyelesaian. Sikit. Logik diperlukan dalam membuat keputusan penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian. Kaedah berfikir yang betul melibatkan proses penaklukan, penilaian, pertimbangan yang bernas, wajar dan sihat. Logik berperanan melatih minda berfikir dengan betul. Aplikasi konsep logik dan falasi membantu dalam mengenal pasti kesalahan, kekeliruan dan andaian-andaian yang salah. Kepentingan seni dan kaedah berfikir. Setiap individu perlu mendidik pemikiran yang baik dan murni, mengamalkan budaya berfikir yang sehat dan matang, mengelakkan kesilapan dalam berfikir, memupuk seni dan kaedah berfikir yang sejahtera dalam kehidupan seharian. Next, refleksi. Pelajar diminta memberikan pengertian dan contoh yang bersesuaian dengan falasi informal yang luar daripada tajuk ini. Itu adalah tindakan setelah kelas ini berlangsung. Okey, insya-Allah. Boleh snap lah yang tu, tengok nanti. Baik, saya rasa kita pun dah sentuh semua kebanyakannya. Jadi insya-Allah inilah tentang induksi, didaksi dan juga abdaksi, heuristik dan juga falasi. Terima kasih semua. InsyaAllah bertemu dalam pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.